Okay, so tadi kita dah tengok macam mana you design figure 5.1, 5.2. So figure 5.3 you kena try lah buat sendiri, which is a combination daripada ni 5.2, which is this one. And then you tambah lagi 2 AND gate 7408, and then untuk dapatkan dia sebagai JK. Okay, bila you combine semua ni, dia akan jadi JK yang you design sendiri using logic diagram. Okay, so now I nak tengok untuk JK flip-flop yang task number 4. So untuk task number 4, disuruh you design figure 5.4. So 5.4 you akan pakai IC 7476. 7476 ni apa? Dia adalah JK flip-flop. So pergi dekat you punya big device, so typelah 7476. So 7476 boleh pakai, dapatlah yang ni. Tadi ini kat you. So untuk this task, apa yang you all kena buat 7476, kalau you tengok dekat sini, ini adalah flip-flop. Tapi kena tahu flip-flop ada dua jenis. Satu pada positive edge, satu lagi pada negative edge. So kalau you tengok this symbol, you akan dapat sini, nampak sini bubbles. So bubbles ni mewakili apa? Mewakili this flip-flop adalah pada keadaan negative edge flip-flop. And so that the operation dia akan beroperasi lah, ataupun dia akan ada performance pada setiap negative clock cycle. So please refer balik to the notes. So dekat sini apa yang tambah? Just the basic balik. So you ada, this is your logic toggle untuk J, and then this is your K, and then another one dekat sini clock kat sini dia tak mention pun berapa hertz, so that you tak payah pakai pun any declock. Maksudnya you still lagi masih you pakai switch lah. Kalau online lah, kalau face to face you pakai switch, tapi dalam ni you still lagi pakai logic toggle. So untuk Q and Q bar, so you have your punya inilah logic prop. Okay, seperti biasa bila you run, dekat sini ada satu lagi dia kata apa? Verify the operation of JK flip-flop by ignoring the preset and clear. Preset and clear maksud dia you ignore. So you no need to put anything. So disuruh you fill the result dekat table 5.4. So I back to you punya table 5.4. Okay, so kat sini I padam dulu. Okay, 5.4 kat sini. So bila tengok sini, please declare dia punya output sebagai 01. Sama juga. So mungkin I tak tahu mana satu dia boleh try bermain. So bila you run the simulation, so you akan dapat 01. So back balik kepada 0, kita nak JU yang 1. So you dapatlah 01. So the next is bila clock you 1, so clock you 1, so you akan dapat sini, 1, 1, 0. And then bila clock you 0 and the rest tu 1, so you still lagi dapat 1, 0 dan seterusnya. Okay, actually jawapan table 5.4 dan jawapan table 5.3, so you will get the same answer. Sebab apa? Dua-dua adalah JK. Perbezaannya adalah untuk table 5.3, you design sendiri. Maksudnya you design based on logic circuit ataupun logic ni lah, logic gate yang you buat di JK flip-flop. Tapi untuk task 4 ni, figure 5.4 ni, you pakai direct IC 7476, which is yang dah memang JK flip-flop. So the both of you akan dapat jawapan yang sama. Okay, so now I nak tengok untuk this one, number 6. So number 6, dia suruh you design a T flip-flop. T flip-flop jangan pening-pening, this is just a label. So now untuk soalan ni, apa yang diminta dekat you, dia cakap dekat you, dia suruh you cari sketch the output Q waveform at diagram 5.1. Maksud dia you kena lukis sesuatu lah dekat sini. Kena lukis output waveform pada diagram 5.1. So diagram 5.1 you adalah ini. So kalau dekat sini you tengok, bacaan ini adalah you punya clock cycle. Kat sini adalah output yang you nak kena lukis waveform. Okay, so I back balik ke question number 6 tadi tu, task number 6. So still lagi pakai yang sama.
Cuma nak I modify sikit. Ini you dah tak pakai. Okay, you tak pakai. Tapi dekat you punya preset and clear ni, ataupun set and reset ni, so you kena letak output 1. Okay, I bagi cara mudah so you boleh pakai you punya logic toggle 1 lah. Kalau you nak pakai VCC pun boleh, tak ada masalah. Iaitu you juga boleh pakai this one lah, power. Sebab apa dia still lagi mewakili 1. This is your source. I think this part. Betul tak? Sini. So dia still lagi boleh pakai ni. Ni pun boleh, tak ada masalah. So kalau ini connection dia jadi macam mana, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi ini, pergi ke sini, pergi ke sini, dan ini dia akan jadi sini. Still lagi mewakili 1. Untuk mewakili 1, iaitu high. So boleh, the both of this one tak ada masalah. Cuma sekarang I just bagi tahu kat you nak memudahkan you, so I bagi dekat you pakailah logic toggle. So logic toggle for sure you dapat set this one 1. Ini pun you dapat set 1. So you dah set sini high, sini high. So the next is K, you akan pergi ke this one you akan label sebagai P. So I put my P here. Okay, so apa lagi yang belum? Okay, and then dekat clock ni, dia kata dah you kena pakai rectangular waveform. So you pergi dekat source, so you pakailah di clock you. So I put my di clock dekat sini, and then I tarik. So dekat situ you kena adjust. So double click dekat you punya waveform ni, you kena adjust sebanyak 1000 kHz. 1000 Hz bersamaan dengan 1 kHz. So you dapatlah sini. Okay. So, bila dapat ni, output yang dia nak display tadi, so kita pakai ni lah, use the oscilloscope. So, I akan pakai oscilloscope. Oscilloscope tu dekat mana? You pergi dekat tepi ni, you pergi dekat function instrument. Carilah instrument. So, you boleh klik you punya oscilloscope. So, I klik my oscilloscope kat sini lah. Tarik sikit bawah ni. Okay, kalau yang first tadi, dia baca apa? Dia baca you punya clock. So I tarik sikit, kita baca dia punya clock. And yang tadi, yang Q, dia suruh cari apa? Dia punya Q lah. So I tarik ni, dia akan baca dia punya Q. So dia jadilah A and D. Okay, the next is, tengok sini dia cakap apa? Dia kata set the input T at logic 1. So I set my logic T input 1. So dah complete my circuit. So bila I run my simulation, so dia dapatlah dia punya output waveform ni. Okay, so macam ni kecil lah media yang gerak-gerak. So dia ada dua condition, sama ada you boleh scroll using you punya cursor. Nampak? Bila I scroll using my cursor, dia jadi macam ni lah. Mungkin boleh ambil lah. Inilah jawapan you. Yang tadi tu adalah you punya clock cycle. Bawah ni adalah you punya output. Kalau siapa yang tak ada cursor, boleh juga adjust dekat sini yang position ni. Nak besar mana kan? Nak bergerak ke mana? So bolehlah label ni boleh tengok sini. Bolehlah kita bermain untuk belajar. So settle untuk number 6. So and then last kali adalah you kena buat ni lah nombor 7, D flip-flop. D flip-flop pakai yang sama juga. Okay, tengok apa yang dia nak. You just tambah sini apa? 7404 which is a NOT gate. So you akan tambah NOT gate dekat sini. So ini pun you kena set kepada high. Yang ni pun you kena set kepada high. Set preset and clear ni lah. So and the rest just macam biasa. So apa yang you kena buat, you kena fill dekat table 5.5 seperti biasa. Tengoklah 55. Okay, so now I nak proceed sikit untuk part B. Macam mana you nak dapat output ni. Untuk part B, no need to construct anything circuit. You just complete by using your theoretical. So dalam kelas ataupun dalam slide, you just belajar about JK flip-flop yang depends kepada clock. Tapi now kita upgrade sikit untuk knowledge kepada you all, yang di mana bilanya berlaku ada set dengan clear condition. Set dengan clear condition. Okay, bila set dengan clear condition maksud dia apa?
Maksudnya kalau you tengok balik yang tadi ni, 1-1 baru dia ada operation clock. Maksudnya baru you akan refer kepada JK flip flop. Okay, untuk ni you kena fill table 5.6. So, I tarik dulu table 5.6. Okay, this is your table 5.6. Ya. Okay, macam mana nak baca? I explain sikit and the rest you try lah buat sendiri. Okay, untuk JK flip flop, bila you ada set ataupun preset punya clear ataupun preset punya condition, untuk this case you kena baca based on ini dulu. Okay, I bagi contoh satu. Pada keadaan preset you 1-1-1-1 ni, okay, mungkin I bubuh kali hijau bagi you nampak satu. You tengok dekat sini 1-1-1-1, so you ada clock. Clock maksud dia baru you ada operation. Bila you ada operation, baru you boleh tengok 0-0. 0-0 maksud dia apa? No change. So no change, I letaklah siap-siap sini satu untuk initial value. So now you tengok pula 0-1. 0-1, output Q you akan jadi 0. So output Q bar you akan jadi 1. Okay, so I ingatkan balik JK flip flop kalau ada set ataupun clear condition, so you kena tengok pada keadaan ni dulu. Dua keadaan ni dulu. So bila 1-1 baru dia ada proses. Okay, how about pada keadaan clear 1? So bila tengok clear 1, set 0, QU automatic akan jadi 1. Sini akan jadi 0. Maksud dia tak ada pun any operation yang melibatkan JK flip flop. Okay, so sama juga dengan this condition. Bila pada keadaan 0-1, clear 0. So tengok sini clear 0. Set 1, QU akan jadi 0. QU akan jadi 0. Ini dia akan jadi 1. So tengoklah. So bila keadaan 0-0 ni, so mungkin I nak buat color merah macam color merah ni. Maksud dia apa? 0-0. So you tengok dekat sini 0-0 maksud dia this solve. This solve tu maksud dia you buat apa pun tetap tak dapat jawapan. So jawapan you akan jadi 0-0. So try lah fill table ni. Okay, I think itu sahaja penjelasan daripada saya. So good luck and bye-bye.